Okey, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam Sepakat Sabah Hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabak kepada semua guru dan para pelajar yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Cikgu Risna Hayunur dari SM All Saints akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita akan ada sesi perkongsian pendek, iaitu sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah Institut Amiduddin Baki yang telah bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow pendidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang, beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi Snippets Reflect On yang bertajuk Personality Types. Dipersilakan, Datuk. So, tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua yang dapat hadir, terima kasih for making time untuk bersama bagi sesi Snippets CDL kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih ialah jenis personality. So, personality yang saya nak kongsi hari ini adalah personality yang dianggap peranannya dalam bentuk A, B, C atau D. Kalau kita lihat personality, ia juga mencerminkan pemikiran kita, our thoughts. Kalau anda lihat pada slide yang pertama ni, perasaan kita, our feelings. Dan yang ketiga ialah tingkah laku kita. Selalunya kita ada pemikiran, kita berfikir dan kita rasa. Lepas itu kita olah apa yang kita fikir dan rasa dan kita olahkan itu kepada tingkah laku kita. So, dalam satu bacaan dan kajian ya, mereka kata setiap orang dianggap ada mungkin empat jenis personality atau kategorinya atau peranannya. Right? Dan satu sebagai director atau pengarah. Yang kedua, dia berperanan sebagai director. Dia mungkin bukan director ya, tapi personality dia berwatakkan, mempamerkan, mencirikan sebagai seorang pengarah atau director. Yang kedua, ciri-ciri personality dia adalah berbentuk socializer. Yang ketiga adalah berbentuk pemikir atau thinker. Dan yang keempat adalah berbentuk penyokong, supporter. Apa kelebihan bila kita tahu personality rakan-rakan kita, orang tahu personality kita? Kita dapat mengenal pasti orang dan boleh membawa tahap pemahaman yang lebih tinggi kepada hubungan interpersonal. Dan yang kedua, pembinaan pasukan. Akhirnya maupun kita kerja di sekolah, maupun kita bertugas di PPD, di IPG, di IPGM, di kementerian, mana jua pun, right? Di JPN, kita nak bina hubungan interpersonal yang sihat. No man is an island. Tak ada siapa boleh jayakan organisasi atau institusi dia hanya kata saya, I. I ini tak akan pergi jauh. It is we. We. Kalau director ni yang bermain peranan personality seperti director ni, kalau dia gunakan nomenclature atau label sebagai the director type, dia mengambil peranan, dia kompetitif, dia pantas tidak sabar, dia tunjuk keusahawanan, tetapi dia workaholic. Workaholic ni kadang-kadang downside dia tu, dia anggap semua orang kena workaholic. Dia sanggup menerima perubahan, bercita-cita, tak salah bercita-cita. Tapi kadang-kadang dia short fuse. Dia cepat boleh marah. Nah, jadi ketua ni, pemimpin ni, ya, kita kena cari satu keseimbangan, the spectrum of empathy yang saya pernah sebut banyak kali. Spectrum of empathy, pity, compassionate, right? Itu adalah sangat penting.
Kadang-kala dia dominan dan dia boleh jadi stubborn lah dalam nak melakukan juga sesuatu walaupun orang katakan dia perkara itu ada cabaran yang tinggi. Dan, tapi dia boleh buat multitasking. Itu yang berbentuk personality type director, the director type. Yang kedua tu socializer, fun loving, kerja. Orang lain semua sedang pening tetapi dia relax saja. Tapi socializer ni dia boleh meyakinkan, dia mesra, ada karisma, yakin diri, ada idea. Kadang-kala dia dreamer jugalah. Ada idea dia, dia terfikir. Tapi fokus dia pendek. Dari satu kerja, tugasan nak ke yang lain. Dia boleh jadi motivator, dia boleh bertindak secara spontan. Tapi kadang-kala impulsif kerana sangat penting ya, bila kita nak menjawab sesuatu ni, kita tak boleh selalu impulsif. Ada masa untuk kita proses apa yang kita nak sebut. Dan dia suka procrastinate, tangguh kerja. Tak apalah besok. Lepas tu bila orang semua sibuk dalam bilik guru, dia relax. Sebab dia tak tangguh kerja lah. The thinker. Ni saya minat lah. Berorientasikan ketepatan. Bila nak buat, mesti tepat. Dan perincian tugas. Dia kreatif, dia boleh dipercayai. Tapi kadang-kadang dia ragu tentang dan skeptikal tentang keupayaan atau kejayaan sesuatu projek dan sebagainya. Dia boleh bertugas sebagai independen dan kadang-kadang bagi setengah orang mungkin dia antisocial. Walaupun dia boleh habiskan semua tugas-tugas. Dia mengikut peraturan, law abiding, nampak teratur bila merancang sesuatu kerja, analytical, critical, bimbang tentang kemajuan, dia akan maju atau tidak. Kadang-kala terpisah dari alam sebenar. Dan supporter. Supporter ni dia banyak menyokong. Siapa-siapa dia akan menyokong rakan dalam membuat kerja. Dia mungkin nampak pemalu, rendah diri dan dia memerhatikan apa yang sedang berlaku, prihatin, ikhlas, konsisten, tenang dan stabil. Kadang-kala yang supporter ni kena bully ya. Supporter ni kena bully kerana orang ambil kesempatan. Kerana dia akan setuju. Yang setengah orang kata supporter ni dia macam pak turut. Dia elak konfrontasi. Walaupun dia tak setuju dengan sesuatu, dia tunjuk personality sebagai pak turut. Dia akan ikut apa orang lain uh, rancang dan sebagainya. Tetapi dia tahan terhadap, tak suka perubahan. Perubahan yang berterusan. Likes only not too many changes. Right? Itu the supporter. Kerana mungkin itu banyak melibatkan beliau untuk ubah dari segi tugasan, kerja dan apa yang beliau perlu buat. Okay. So fikirkan, adakah anda berperanan atau personality the director, the socializer, the thinker or the supporter? Right? Atau anda pernah mempamerkan ciri-ciri yang merentas daripada A, B, C dan D ini. Right? Which ones? Dan seterusnya, next slide please. So tuan-tuan dan puan, dalam rumusan, anda kena fikirkan ya. Saya tunjuk yang ciri-ciri utama. Kalau type A, the director, yang pengarah ni, beliau berorientasikan matlamat, sanggup mengambil risiko dan boleh tahan tekanan. Kalau type B, dia berorientasikan hubungan, human relations, dia outgoing, right? Boleh berkawan dengan ramai orang, mudah didekati, dia semangat tinggi dalam menjalankan suatu tugasan. The thinker orientasikan perincian. Kerana apa jua dia buat, mesti dia tahu dengan sepenuhnya perkara-perkara yang dia kena buat. Dia kena tengok logical, sejauh mana logical. Dan dia sentiasa ever ready untuk nak buat apa juga tugasan yang diberi. The thinker ni. Dan yang keempat, type D ni, the supporter. Dia berorientasikan tugas, dia stabil, dia relax, ya. Dia tak rasa huru-hara, tetapi dia very cautious, berhati-hati dalam membuat tugas. Kerana dia memang loyal, ya. Loyal dalam menjalankan tugas dan sebagainya.
Tetapi mungkin ramai di antara kita adalah di bawah sekali jenis X, iaitu kombinasi dua jenis personality seperti yang dipamerkan. Bila banyak daripada ciri-ciri dua jenis itu menunjukkan kesamaan. Oh, of course, so ada banyak ciri-ciri di antara keempat-empat ni. So carilah apa ciri-cirinya. Tak semestinya kita hanya pegang kepada satu bentuk atau jenis yang kita pamerkan. Next slide, please. So kita masuk ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Books are the training weights of the mind. Bacalah bila-bila anda ada masa. Dan saya selalu pegang kepada ini, work hard in silence. Let your success be your noise. Kalau nak tunjuk belas kasihan, jangan di tempat yang salah. Tunjuklah di tempat yang tepat. Not misplaced compassion. Jangan tunggu sehingga nasi sudah jadi bubur, baru kita nak bantu orang. Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. I cannot teach anybody anything, but I can only make them think. Itu yang disebut oleh Socrates. So terima kasih. Jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi snippets tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami, para pendidik dan para pelajar yang disayangilah. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi individu yang berinovasi, berwawasan dan berilmu. Terima kasih sekali lagi Dato' Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CTL Cikgu Mita Tabak. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur, pembuka bicara. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-98, Cikgu Pang Pun King, Puan Elsie Sharon Giluk, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabak Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cikgu Rizna Hayunur dari SM Olsen akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-96 #Cikgu Mita Tabak yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabak adalah bahasa suku kaum etnik dari Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, antara objektif program CDL ini adalah objektif CDL hands-on yang pertama berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri 96, Cikgu Pang Pun King dari Sekolah SMK Langkon Kota Marudu yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata Cikgu Pang. Beliau merupakan jurulatih daerah bagi subjek ekonomi Kota Marudu. Penceramah teknik menjawab soalan kebat ekonomi, telah menjalankan kajian tindakan SPEC 1.0 untuk soalan kebat ekonomi dan telah membuat inovasi soalan kebat SPEC BINS2S. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah, siri 96 kita pada hari ini, Cikgu Pang Pun King akan membuat perkongsian yang bertajuk Road to Score A+ SPM 2024 Ekonomi.
Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu dan para pelajar boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa, ya. Dipersilakan menaip persoalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Dipersilakan Cikgu Pang untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Rizna Hayu. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta ataupun yang menyertai sesi perkongsian pada petang ini. Nak kenal pastikan tak? Suara saya jelas ke tidak? Jelas, Cikgu. Okey, jelas. Okey. Okey, tanpa membuang masa. Okey, pertama sekali biarlah saya untuk telitikan tentang biodata saya. Okey, saya dari Kota Marudu, daerah Kota Marudu, bahagian utara negeri Sabah, dan situasi sekolah saya adalah sekolah luar bandar yang mana sekolah menengah saya adalah sekolah menumpang kepada sekolah rendah disebabkan bangunan sekolah belum siap lagi dan masih lagi dinanti-nantikan untuk pindah masuk. Dan cabaran selama ini di sekolah menumpang ini adalah hampir 40% murid sekolah terdiri daripada keluarga miskin, iaitu B40 ataupun miskin tegal. Jadi, ia menjadi satu cabaran yang sangat besar kepada saya untuk mengajar mata pelajaran ekonomi di sekolah ini kerana dari segi sosial budaya keluarga untuk murid yang mengambil mata pelajaran ekonomi ini adalah sangat kekurangan. Jadi saya terpaksa buat beberapa tinjauan dan juga pemerhatian serta akhirlah saya keluarkan kajian tindakan dan buat inovasi untuk membantu murid yang serba kekurangan ini untuk menjawab soalan KBAT. Dan pada masa sama, saya nampak juga cara ini ataupun teknik menjawab soalan KBAT ini memang sangat membantu kepada murid-murid yang terutamanya kumpulan murid yang lemah dari segi penulisan, khasnya untuk penulisan esei soalan KBAT ini. Jadi saya sedia bantu kepada sekolah-sekolah dalam daerah saya dan juga sekolah di seluruh negeri Sabah, ataupun saya juga memberikan perkongsian melalui Google Meet kepada sekolah-sekolah yang negeri-negeri lain. Jadi tanpa membuang masa, saya kongsikan bahan pembentangan saya pada petang ini. Okey, inilah score projection ekonomi SPM. Okey, cikgu-cikgu dan murid-murid boleh nampak apabila kita letak score projection untuk setiap grade dari grade A+ sampai grade G dikecualikan sampai grade E. Jadi cikgu-cikgu boleh dapati bahawa pengiraan wajaran markah SPM untuk kertas 1 dan kertas 2. Saya percaya bahawa semua guru ekonomi dan guru faham sudah dan tahu bagaimana untuk mengira. Tetapi apabila kita kaji bahawa kita nak calon SPM yang mengambil ekonomi ini capai ini tangkat grade ataupun lingkungan warna hijau, iaitu A+, A bulat dan A tolak, dia perlu mencapai sekurang-kurangnya kertas 1 mesti betul 33 sampai 36 ataupun ke atas. Lagi banyak lagi bagus. Kerana dalam kertas 1, satu soalan betul diperuntukkan 1 markah untuk keseluruhan kertas ekonomi. Manakala untuk kertas 2 100 markah dan dia akan ditukarkan menjadi 60 markah untuk tambah dengan markah kertas 1. Jadi jumlah markah 100 markah. Jadi untuk kertas 2 calon kalau nak dapat A tolak sekurang-kurangnya kena dapat 61 markah dan tambah lagi 33 soalan betul untuk kertas 1. Manakala A bulat calon sekurang-kurangnya dapat 75 markah per 100. Selepas itu 35 soalan betul untuk kertas 1 dan A+ kalau calon boleh dapat 36 soalan betul dalam kertas 1 daripada 40 soalan objektif aneka pilihan. Jadi untuk kertas 2 dia sekurang-kurangnya kena dapat 90 markah dan ke atas baru dapat A bulat.
Jadi untuk kategori yang warna hijau, yang warna kuning ini, yaitu lingkungan grade B+, B, C dan C+. Inilah paparan ini daripada kalau B+, yaitu 65 maka, calon sekurang-kurangnya dapat kertas 1 30 soalan betul, dan kertas 2 dapat 58 maka, selepas bunda akan menjadikan 34.80 maka, dan dua-dua kertas ini tambahlah, boleh dapat 65 maka. Dan begitu juga dengan grade B, C+, C. Dan untuk DE, bagi KPI sekolah saya dan daerah, saya rasa KPI untuk sekolah-sekolah lain, setiap sekolah pun, kalau boleh cuba elakkan grade DEG. Grade DEG hanya untuk pelajar yang lulus tetapi tanpa kredit. Jadi ini kita kena elakkan. Jadi untuk grade D, kertas 1 betul 20 soalan, manakala kertas 2 dia dapat 42 markah per 100, dibundakan menjadi 25 maka, dapat 45 maka, iaitu grade D. Dan E, 18 soalan objektif aneka pilihan betul, 38 maka per 100 yang dapat untuk dalam kertas 2, dan selepas bundakan adalah 41 maka. Dan ini strategi 70-40. Strategi ini telah dikongsikan dalam sesi libat urus perancangan mata pelajaran strategi untuk SPM bersama dengan pegawai dan beberapa guru JPN Sabah, yang mana ini adalah bantu calon-calon yang ambil ekonomi ini, terutamanya golongan yang cemerlang, push maka mereka sampai sekurang-kurangnya 70 dan ke atas. Manakala 40 itu adalah untuk bantu golongan yang masih dalam ambang kegagalan, tetapi boleh push juga dengan buat analisis taburan setiap soalan supaya mereka boleh mencapai sekurang-kurangnya 40 maka dalam SPM. Ini dia untuk dapatkan 70 maka dalam mata pelajaran ekonomi. Kertas 1 30 maka sekurang-kurangnya, 30 soalan betul, dan kertas 2 dapat 40 maka daripada 60 maka selepas dibundakan. Jadi untuk kertas 1, kertas 2 bahagian A, B, dan strateginya, target soalan dia sudah buat paparan di sini. Target untuk kertas 1 30 soalan betul, lepas tu wajaran 40, murid sudah dapat 30 maka. Manakala kertas 2 untuk bahagian A, 3 soalan yang wajib tu, struktur dia, wajaran dia, bahagian A soalan 1 20 maka, murid sekurang-kurangnya dapat 14 maka. Sebab soalan 1 biasanya soalan yang mudah, yang mana dia berkaitan dengan sukatan pelajaran bab 1 dan bab 2, 3 dan 4 saja. Untuk soalan 2, murid-murid sekurangnya dapat 13 maka, dan soalan 3 pun sekurang-kurangnya dapat 13 maka. Jadi untuk bahagian A jumlah 60 maka, murid-murid sekurang dapatnya 40 maka. Manakala bahagian B, bahagian B ada 4 soalan, pilih 2 soalan untuk jawab. Soalan ini dia mempunyai 2 soalan esei yang merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada calon SPM apabila calon SPM menghadapi masalah kekangan untuk menulis soalan esei. Jadi untuk soalan 4 sampai soalan 7, 4 dan 5 atau 4 atau 5, murid sekurang-kurangnya dapat 13 maka per 20. Manakala soalan 6 dan soalan 7, murid sekurang-kurangnya dapat 14 maka. Dan jumlah dia 27, tambah bahagian A 40, jumlah dia 67 maka, selepas bundakan menjadi 40 maka untuk kertas 2 secara keseluruhan dia, 30 tambah 40, inilah jumlah 70 maka, grade A tolak untuk ekonomi kalau ikut strategi ini. Untuk strategi 40, yaitu murid-murid dapat sekurang-kurangnya 15 soalan betul dalam kertas 1 dan dia dapat 15 maka. Kertas 2 bahagian A dia dapat 25 maka daripada 60, masing-masing soalan 1 8 maka, soalan 2 8 maka, soalan 3 9 maka. Untuk kertas 2 bahagian B soalan pilihan, soalan 4 pilih 2 itu dia sekurang-kurangnya dapat 8 maka daripada 20 maka untuk setiap soalan. Sebenarnya 8 maka ini mampu boleh ditingkatkan kerana untuk soalan kebat, soalan rubrik ataupun soalan holistik,
yang memperuntukkan 9 markah ini, kalau murid sudah menguasai, boleh dapat sudah. Kalau 2 soalan, sudah ada 18 markah. Jadi kalau andai kata pelajar atau calon SPM hanya dapat 16 daripada 40 markah, jadi selepas dibundakan menjadi 25 markah, jadi inilah 15 kertas 1, 25 kertas 2, calon akan dapat 40 markah. Lulus dengan grade E untuk mata pelajaran ekonomi. Baik, sekarang saya akan kongsikan tentang teknik jawab betul soalan kebat kertas 2. Petang ini saya akan fokus saja untuk soalan kebat. Kerana kajian tindakan dan inovasi saya pun fokus untuk soalan kebat. Dan saya dapati bahawa cara ini, teknik ini memang sangat sesuai bukan saja kepada pelajar yang memang mempunyai penguasaan penulisan esei yang baik, tetapi juga satu cara untuk membantu calon ekonomi yang lemah dari segi penulisan. Mereka boleh mula dengan cepat dan mereka boleh menguasai dalam masa yang pendek. Okey, sebelum saya masukkan perkongsian kajian tindakan dan inovasi saya kemukakan sedikit penerangan tentang soalan holistik ataupun rubrik 9 markah. Disebabkan 4 soalan, pilih 2, jadi dia ada 2 soalan markah soalan ini. Jadi jumlah dia 18 markah. Murid perlu jawab esei lengkap dengan menggunakan penanda wacana yang betul. Huraian mesti lengkap juga. Jadi 2 soalan respon terbuka, iaitu soalan kebat. Kata-kata tugas yang biasa dalam soalan kebat ialah kemukakan, mengapakah, berikan alasan, bagaimanakah, dan buktikan. Okey. Ini yang keempat ini yang sangat penting. Kalau kata tugas ialah bincangkan, jawapan murid mesti ada bukti yang kukuh ataupun huraian yang kukuh. Penulisan jawapan mesti dalam 2 sisi. Kalau tanya tentang kebaikan, mesti ada keburukan. Kalau tanya kesan, mesti ada kesan positif dan kesan negatif. Dan soalan ini biasanya ada dalam soalan B, cabaran C, B atau C. Tapi sejak tahun lepas, dia semua dalam soalan C saja. Okey, soalan C untuk dalam bahagian B. Jadi, kalau murid nak tulis jawapan, okey, dia ada 2 pilihan. Pilihan pertama ialah murid boleh kemukakan 1 fakta dan sekurang-kurangnya 15 huraian atau lebih. Ini kalau saya beberapa tahun lepas, saya cuba bagi pelajar saya buat. Namun apabila pelajar yang mempunyai lemah dari segi penguasaan penulisan, mereka tidak dapat tulis sampai 15 huraian. Jadi itu menjadi satu halangan besar. Apabila tidak dapat capai huraian, 15 huraian, mereka tidak dapat markah tinggi, iaitu markah dalam tahap 3, 7 hingga 9 markah. Mereka rugi. Jadi apa yang boleh buat? Okey, seterusnya kita guna cara apa? Okey, kalau nampak apa, kita jawab dengan cara atau tindakan. Okey. Jadi 15 huraian ini boleh tanya. Murid boleh tanya. Apa? Seterusnya, dia jawab dengan menggunakan cara atau tindakan. Lepas tu, huraian lanjutan dia ada kesan, ada sebab, ada tujuan dan contoh. Okey, jadi untuk penulisan esei ini, penggunaan penanda wacana adalah penting. Okey, seperti berikut. Hal ini kerana, selain itu, kerana, kesannya, contohnya, tambahan pula natijahnya. Tetapi ada beberapa penanda wacana yang tidak sesuai digunakan. Kalau boleh, tolong elakkan ya. Okey. Okey, ini dia soalan 9 markah yang mana soalan 9 markah ini murid perlu menggunakan OP45 untuk menjawab. OP45 iaitu analisis dan penilaian. Analisis dan penilaian, dan soalan ini pemakaan dia secara holistik ataupun rubrik. Maksudnya secara keseluruhan. Tetapi dia dibagikan kepada 3 tahap pemakaan. Iaitu tahap 1 yang mana kalau pemeriksa kertas, dia akan labelkan dia sebagai kod A. Kod A. Tahap 1 murid boleh jawab dengan menggunakan OP12 iaitu pengetahuan dan pemahaman. Maka inilah dapat tahap 1 maksimum 3 markah. Tahap 2 kod B ialah murid menggunakan OP3 iaitu aplikasi. Maka 4 hingga 6. Dan tahap 3, ini murid calon SPM yang menjadi cabaran besar. Calon hanya menguasai tahap 1 dan tahap 2,
tetapi tidak dapat menguasai tahap 3. Ataupun kita katakan ramai calon ekonomi masih lemah untuk analisiskan soalan dan buat penilaian. Menyebabkan mereka hanya dapat setiap kali tulis esei, mereka hanya sangkut pada tahap 2. Mereka tidak dapat masuk tahap 3. Sebab tahap 3 penilaian dia, pemakan dia 7 hingga 9 markah. Okey, untuk pembahagian tahap ini, tahap 1, 2, 3, dia ada peraturan dia. Okey, dia ada peraturan dia. Tahap 1, murid yang perlu kemukakan adalah fakta. Semua fakta. Jadi apa-apa fakta yang murid tulis dalam jawapan esei itu akan dilabelkan sebagai kod A. Kalau fakta 1, dia kod sebagai A1. Kalau fakta 2, A2. Manakala untuk tahap 2, huraian, kalau murid tulis huraian kepada huraian fakta A, huraian kepada A, jadi dia akan kodkan sebagai B, B1. Jadi bahagian ini murid perlu diberi ataupun digalakkan, diberikan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 huraian yang tepat. Yang mana huraian itu mesti berkaitan dengan fakta yang dikemukakan sebelum itu. Untuk tahap 3, kod C, murid perlu tulis huraian lanjutan ataupun huraian secara mendalam kepada huraian A. Murid perlu beri sekurang-kurangnya 4 huraian lanjutan ataupun mendalam yang tepat. Yang tepat. Baru layak dapat 9 markah. Jadi untuk semua huraian lanjutan, pemeriksa akan labelkan sebagai kod C. Kalau yang pertama C1, C2, C3 dan C4. Bagi murid saya, kalau saya terangkan disebabkan sosial budaya yang kekurangan, jadi kalau saya nyatakan huraian lanjutan, mereka akan stres. Mereka akan rasa tertekan dan tidak tahu macam mana tulis. Jadi saya tukar istilah itu menjadi kesan susulan. Apa maksud kesan susulan? Kesan susulan maksudnya apa yang akan terjadi seterusnya apabila huraian itu berlaku. Okey, huraian berlaku, huraian itu ialah contohnya huraian A, dan apa next kesan susulan akan berlaku. Itu yang berlaku itu lapis pertama ialah C1. Lapis kedua C2. Lapis ketiga C3 dan seterusnya. Nanti saya akan tunjukkan melalui perkongsian saya juga. Okey, ini penerangan secara teliti untuk kod A ataupun fakta. Penyataan yang dikemukakan ialah penyataan keterangan umum. Calon mengenaraikan fakta atau isi tanpa huraian. Satu ayat saja. Satu ayat sahaja ataupun satu frasa. Penjelasan terhad kepada konsep sahaja dan menyatakan pendirian secara umum. Tak payah huraikan dia. Seperti karangan. Kita tidak payah tulis huraian dia. Kerana huraian semua, penjelasan semua ada dalam tahap 2. Yaitu kod B. Untuk huraian, kesan jangka pendek, yaitu kesan yang akan terus berlaku ataupun dia perkara yang akan terus berlaku apabila fakta A berlaku. Jadi, murid perlu kemukakan sekurang-kurangnya 3 huraian betul ataupun 2 hingga 3 lah digalakkan untuk dapat maka maksimum 6 markah. Manakala tahap 3, huraian lanjutan ataupun huraian mendalam kepada huraian A, dan kesan di sini lain dengan daripada kesan dalam huraian. Kesan di sini ialah kesan jangka panjang. Maksudnya dia akan membawa satu jangka panjang kepada sama ada isi rumah, pada firma ataupun kerajaan. Okey, sekurang-kurangnya 4 kesan lanjutan. 4 bukan 3, 4 atau lebih. Murid boleh tulis lebih. Ataupun secara mendalam dengan lebih tepat, lebih jelas, matang, lebih kreatif dan benas. Idea yang kreatif dan benas. Kalau soalan memerlukan raja mesti lengkap dan tepat. Dan juga calon mesti tulis huraian kepada raja dengan lengkap sekali. Nanti saya akan bagi tunjukkan soalan kebat yang memerlukan raja. Dan kalau soalan kata tugas telah bincangkan, mesti ada keterangan 2 sisi. Kalau calon hanya tulis keterangan 1 sisi, maka maksimum hanya akan dikodkan dalam tahap 2, yaitu 6 markah saja. Dan untuk bahagian tahap 3, calon boleh tulis jawapan luar buku teks. Okey, dan mesti buat rumusan atau
kesimpulan secara ringkas. Okey. Saja. Tak payah buat secara teliti. Okey. Sebelum itu, saya buat kajian tindakan dan inovasi. Saya dapati bahawa hampir semua murid yang ambil ekonomi menghadapi masalah ini. Menghadapi masalah ini. Asal kebat, mereka akan katakan, alamak cikgu, susahnya. Macam mana nak jawab? Okey. Inilah isu yang kita hadapi. Betul tak? Isu yang menghadapi soalan kebat susah. Sebab dalam mindset mereka, mereka sudah katakan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi itu adalah susah. Okey. Kedua, tidak tahu cara menjawab sebab pendedahan kurang, sumber pun tak ada ataupun sumber pun sangat kekurangan terhad, jadi mereka tidak tahu macam mana jawab. Nombor tiga, tak faham kehendak soalan kebat. Nombor empat, tahu jawab tetapi tidak tahu macam mana tulis. Mereka tidak tahu macam mana mulakan tulis soalan kebat sebab dalam bentuk esei kan. Jadi mereka selalunya ragu-ragu. Mereka selalunya fikir tanpa arah yang betul ataupun halah tuju. Dan murid akan kata, cikgu saya sudah tulis. Tapi salah juga kerana tidak menguasai cara penulisan ataupun format dia. Yang terakhir, tak jawab sebab takut salah tulis dan tidak yakin kepada jawapan sendiri. Betul tak? Ini dah situasi yang berlaku apabila guru ekonomi mengajar soalan kebat dan berhadapan dengan golongan calon ekonomi yang tidak tahu macam mana menjawab soalan kebat. Okey, untuk kajian tindakan saya, untuk menjawab soalan kebat, cetusan idea saya dari kata-kata kunci. Kata-kata kunci ataupun fokus penulisan rumusan kertas 2 bahasa Melayu. Okey, untuk makluman semua, saya ajar ekonomi, option saya ekonomi pada masa sama saya ialah minor bahasa Melayu. Jadi saya pun mengajar kelas-kelas tingkatan 4 dan tingkatan 5 bahasa Melayu di sekolah. Okey, ini roda fokus untuk menulis rumusan panduan dia. Jadi dari sini saya dapati bahawa ada 3 fokus sesuai diaplikasikan dalam penulisan esei untuk soalan kebat, iaitu punca, kesan, langkah atau cara. Jadi kajian tindakan saya ambil 3 ini tambah 2 lagi. Okey. Jadi saya bentukkan spek plus Bing to S. Okay, untuk kajian tindakan saya, kajian tindakan 1.0 saya ialah spek 0.10. Okey, spek 0.10. Tetapi apabila saya dapati bahawa ada soalan tentang bincangkan, jadi saya plus Bing to S. Bing ialah bincangkan, to ialah 2, S ialah sisi. Jadi saya boleh kemukakan 5 ini. Yaitu S menunjuk kepada sebab, PE menunjuk kepada pendirian, C ialah cara, K ialah kesan, Bing to S ialah bincangkan 2 sisi. Okey, ini dia modul saya dengan kajian tindakan saya dengan formula, dengan rangka tulis penulisan, dengan sesuaikan kata tugas soalan. Okey, cikgu-cikgu, dan murid-murid boleh buat nota, boleh buat catatan. Sebab inilah cara paling senang kepada calon SPM untuk jawab soalan kebat. Okey, rangka penulisan, contohnya S, C dan K. S, C, K, dia ada persamaan untuk ayat pertama. Sama dengan Bing to S. Ayat soalan. Calon mulakan menjawab soalan esei dengan mengambil sebahagian soalan dari soalan itu. Okey, untuk jadikan ayat pertama. Okey, untuk jadikan ayat pertama. Selepas tu baru jawab soalan. Contohnya S, calon ambil ayat soalan. Selepas tu dia bagi sebab. Bagi sebab. Kenapa bagi sebab S? Kalau kata tugas soalan dia tanya mengapakah ataupun sebab, tanya tentang faktor, punca, alasan. Apabila S ini sebab ini, jawapan belakangnya adalah fakta. Jawapan belakang fakta, titik. Ayat kedua, oleh itu belakang diikuti dengan huraian. Diikuti dengan huraian. 1, huraian 2, huraian 3. Selepas itu titik, sambung dengan kesan lanjutan dengan menggunakan perkataan kesannya.
Jadi adalah C1, C2, C3, C4. Selepas itu akhiri dengan kesimpulan 1 atau 2 ayat saja. Untuk pendirian PE, pelajar perlu menyatakan pendirian. Kalau kata tugas tanya setuju atau tidak setuju. Bersetujukah? Wajarkah? Berikan alasan. Jadi pelajar perlu menyatakan pendirian. Saya setuju. Wajar. Apa? Perlu ada perkataan itu. Sebab ini pendirian ini ialah merupakan fakta, menjadikan fakta dalam jawapan. Selepas itu kerana, barulah belakang kerana itu ialah huraian. Oleh itu huraian, kesan lanjutan, kesan kesimpulannya penutup. Okey? Si cara kalau nampak kata tugas ialah bagaimanakah ataupun tindakan, minta kaedah dan langkah. Dibawa oleh itu kesan lanjutan kesimpulannya masih sama. Untuk K kesan, memang ada soalan kesan. Cuma kita perlu berikan perhatian sama ada kesan dia ialah kesan secara umum ataupun kesan kepada 2 unit ekonomi ataupun kesan kepada negara, kesan kepada ekonomi negara ataupun bagaimana. Kita kena jawab bertuju kepada soalan. Okey. Kesan di sini yang first kesan ini ialah kesan jangka pendek. Dan di bawah kesan lanjutan itu adalah kesan jangka panjang. Okey? Berbeza di sini ya, tolong buat catatan. Dan soalan ini hanya jawab satu sisi sahaja. Kalau soalan tanya kesan, jawab satu sisi saja. Okey? Sama ada semua kesan positif ataupun semua kesan negatif. Untuk soalan bincangkan, being to S. Okey. Kalau nampak perkataan bincangkan, jawapan pelajar mesti 2 sisi. Okey, macam mana 2 sisi? Satu sisi, satu peringgan. Satu sisi, satu peringgan. Okey, contohnya ayat soalan ada. Okey, jawapan pelajar tulis sisi yang pertama, iaitu contoh kesan positif. Oleh itu, huraian semua cakap tentang kesan positif, kesan lanjutan, yang kesimpulan. Lepas tu peringgan kedua, ayat soalan masih sama. Pelajar perlu kemukakan kesan negatif sudah. Ya, jadi dia untuk soalan ini mesti ada 2 peringgan jawapan. Satu positif, satu negatif. Kadang-kala soalan pun tanya tentang baik buruk, kepentingan, keburukan dan sebagainya. Jadi saya highlight di sini supaya cikgu-cikgu dan calon-calon SPM tahu, berikan perhatian kerana ini soalan yang bermula dengan kata tugas bincangkan, dia mesti jawapan 2 sisi. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Kerajaan bercadang meningkatkan bantuan e-wallet kepada semua pelajar dan kumpulan B40 daripada RM300 Malaysia kepada RM500 Malaysia. Tindakan kerajaan ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Buktikan. Jadi di sini kita nampak kata tugas yang macam tindakan kerajaan, tindakan. Okey, kalau ikut tadi di sini, tindakan kita nampak di C. Kan? Tetapi kata tugas adalah buktikan. Buktikan maksud kita perlu berikan fakta huraian kita untuk membuktikan bahawa tindakan kerajaan ini betul-betul boleh meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, saya sediakan rangka di sini secara lapisan supaya semua orang faham. Bukan saya sediakan, minta maaf. Okey, kumpulan guru-guru ekonomi selaras dengan pegawai JPM disediakan. Nanti dibawa barulah yang saya sediakan untuk soalan-soalan lepasan SPM. Okey. Untuk soalan ini, kita kena nyatakan pendirian. Saya setuju bahawa tindakan kerajaan ini akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, calon-calon SPM dan cikgu-cikgu boleh nampakkan. Ayat ini sebenarnya ambil dari ayat soalan di atas. Tindakan kerajaan ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi di bawah, saya hanya menyatakan pendirian. Saya setuju bahawa tindakan kerajaan ini akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari soalan. Inilah ayat yang saya sebut tadi. Kerana sambung bahagian belakang ialah huraian sudah. Boleh menambah pendapatan rakyat. Iaitu menambah dari 300 menjadi 500.
Oleh itu, nampak? Oleh itu, tambah huraian saya. Cara ini dapat meningkatkan kuasa beli rakyat. Ia juga berupaya memenuhi keperluan dan sebahagian kehendak mereka. Jadi boleh dapati bahwa ini semua adalah huraian. Huraian. Terusnya kita kena tulis kesan susulan ataupun huraian mendalam ataupun kesan yang lanjutan. Mesti mula dengan perkataan, digalakkan dengan menggunakan perkataan kesannya. Rakyat mampu dan berupaya membayar hutang. Situasi ini membolehkan simpanan mereka bertambah. Hasilnya, mereka berupaya membuat pelaburan dan dapat menjana pendapatan tambahan. Jadi ini ialah kesan. Oke, lanjutan dan huraian mendalam. Kesimpulannya, kebajikan rakyat meningkat. Ini membuktikan bahawa kerajaan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan bantuan e-wallet kepada 500. Ini kesimpulan yang pendek saja. Okey. Ingat calon SPM dan cikgu-cikgu, ini semua tulis ini semua dari saya baris pertama fakta sana tulis sampai di bawah e-wallet kepada 500 ini semua tulis ini dalam satu peringkat. Digalakkan tulis satu peringkat. Kalau tidak dapat, kasih gabungkan fakta huraian satu peringkat, kesan dan kesimpulannya satu peringkat pun boleh. Sebab pemeriksa kertas dia akan cari. Dia akan bantu cari, jangan risau. Dia akan bantu cari mana pelajar fakta di mana, huraian di mana, kesan di mana, dan kesimpulan di mana. Jadi kita tengok bagaimana pemeriksa coding ataupun letak kod sebagai A, B, C untuk jawapan ini. Okey, sini saya tekankan pendirian di sini ya, saya setuju. Alright. Baik, ini. Okey, yang warna kuning ini, yang highlight ini, ini ialah yang dicari-cari oleh pemeriksa. Okay. Untuk ayat fakta meningkatkan taraf hidup disebabkan dia setuju kan. Jadi dia menjadi ayat fakta A1. Okay. A1 untuk bahagian huraian B, kita tengok huraian dia berapa. Boleh menambahkan pendapatan rakyat B1. Meningkatkan kuasa beli rakyat B2. Memenuhi keperluan B3. Dan sebahagian kehendak mereka B4. Jadi di sini ada 4 huraian. Yang mana 4 huraian ini menyokong fakta A1. Maksudnya tindakan kerajaan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, kesannya C1 ialah mampu dan berupaya membayar hutang. C2 ialah membolehkan simpanan bertambah. C3 ialah boleh membuat pelaburan. C4 ialah menjana pendapatan tambahan. Jadi di sini ada 4 C. Tetapi kita tulis kesimpulan pun ada C. Kebajikan rakyat meningkat. C5. Dan akhirnya penegasan ataupun bahagian kesimpulan taraf hidup rakyat meningkat melalui peningkatan bantuan e-wallet C6. Jadi di sini kita boleh dapati bahawa A ada 1, B ada 4, C jumlah dia ada 6. Jadi layak dapat 9 markah. Layak dapat 9 markah. Okey, kita tengok soalan SPM yang betul-betul. Tahun 2022. Kertas 2, soalan 5. Maklumat berikut berkaitan dengan berkaitan dengan satu faktor pengeluaran. Kerajaan sasar wujud usahawan boleh cipta peluang kerja. Ini Keratang Akbar. Kuala Lumpur, kerajaan menyasarkan untuk mewujudkan budaya keusahawanan yang menggalakkan usahawan menjadi pencipta kerja di samping memberikan bimbingan kepada mereka yang bekerja dalam bidang industri masing-masing. Okay, soalan kebat. Budaya keusahawanan yang ingin diwujudkan memberi kesan kepada objektif makroekonomi negara. Bincangkan. Okey, sekarang saya bagi peluang dan ruang kepada cikgu-cikgu dan murid-murid. Tolong bagi tahu saya apa kehendak soalan ini. Boleh buka mic dan bagi jawapan. Silakan kalau yang ada di dalam talian. Okey, di sini ada satu soalan untuk cikgu. Pelajar ini bernama Haikal mungkin. Soalan dia, mohon bertanya cikgu. Kalau soalan 9 markah, mesti mau tulis 9 ayat kah?
Jawapan saya tidak. Jawapan saya, kalau boleh, tolong ikut format penulisan yang sekarang saya kongsikan ini. Oke, dia ada dua cara. Satu, tulis satu fakta plus 15 huraian atau lebih. Dua, ikut cara ini. Sekejap, ya. Ikut cara ini. Ikut cara ini. Cuma dia memerlukan kalau ayat soalan satu, jawapan satu. Oleh itu huraian tulis 2 hingga 3, kesan lanjutan sekurang-kurangnya 4. Nah, sini ada yang nyatakan. Sekurang-kurangnya 4. Untuk tahap C. C1, C2, C3, C4. At least tulis 4. At least tulis 4. Baru layak dapat 9 markah. Tapi at least 4 itu mesti tepat dan betul dan jelas. Okey, Haliza. Berapa bilangan B dan C untuk dapat 9 markah? Bilangan B, cikgu galakkan tulis 2 hingga 3. Kalau betul-betul tidak dapat, 1 dan 2 huraian pun memadai. 1 dan 2 huraian pun memadai. Tetapi C, at least 4. Yang betul. Kesan susulan ataupun huraian lanjutan yang secara mendalam, at least 4. Baru layak dapat 9 markah. Dan 4 itu mesti jamin dia betul. Kalau kurang pasti, tambah lagi C. Boleh tulis sampai C6, C7, tiada masalah. Okey, saya teruskan. Okey, di sini kita nampak ada perkataan apa? Di sini ada perkataan kesan. Okey, kesan. Tetapi kata tugas di sini ialah bincangkan. Jadi, dengan menggunakan perkataan ini, bincangkan, jawapan calon mesti dua sisi. Dua sisi, iaitu ada satu kesan positif dan satu kesan negatif. Okey, satu kesan positif, satu kesan negatif. Okey. Okey. Kita pergi tengok kesan positif dahulu. Kesan keusahawanan yang ingin diwujudkan memberi kesan positif kepada objektif makroekonomi negara. Cikgu tertinggal satu perkataan budaya di depan. Okey. Ini ialah ayat soalan. Ini ialah ayat soalan. Ialah, okey, fakta. Guna tenaga penuh akan tercapai. Guna tenaga penuh akan tercapai. Fakta satu. Fakta yang pertama. Hal ini kerana, mula huraian cikgu sudah. Hal ini kerana peluang pekerjaan akan diwujudkan. Huraian pertama, B1, melalui budaya keusahawanan. Dengan itu, rakyat negara akan mendapat pekerjaan. B2 ataupun B1A. Dan kadar pengangguran akan berkurangan. B2 atau B3. Kesannya, pendapatan rakyat akan meningkat. C1. Secara langsungnya, meningkatkan permintaan agregat terhadap barang dan perkhidmatan. C2. Rakyat juga dapat memenuhi keperluan seharian dan sebahagian kehendak sendiri. C3. Kesimpulannya, kepuasan rakyat meningkat. C1. Ini membuktikan bahawa taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan melalui kesan positif daripada budaya keusahawanan. Okey, walaupun di sini ada 1A, 3B, 5C, sebenarnya layak dapat 9 markah full. Tetapi untuk soalan ini, dia bincangkan dia mesti ada dua sisi. Kalau calon hanya ada perenggan ini saja, maka maksimum adalah 6 markah, bukan 9 markah. Oleh itu, calon perlu tulis lagi satu perenggan baru tentang kesan negatif. Okey, kesan negatif, keusahawanan budaya keusahawanan yang ingin diwujudkan memberi kesan negatif kepada objektif makroekonomi negara ialah berlakunya ketidakstabilan harga barangan. Oleh itu, harga barang akan meningkat B1. Pada masa yang sama, kadar inflasi juga akan meningkat dalam pasaran B2. Kesannya, kos sara hidup rakyat akan meningkat. Ini kesan pertama. Situasi ini akan
menurunkan kuasa beli rakyat terhadap barang dan perkhidmatan. Okey, C2 inilah kesan kedua dan seterusnya apa yang akan berlaku apabila menurun kuasa beli? Kuasa beli menurun, rakyat tidak dapat memenuhi keperluan seharian. Maksudnya mereka tidak ada wang yang lebihan ataupun wang yang cukup untuk membeli barang keperluan seharian. Jadi itu C3. Kesimpulannya, kepuasan rakyat dalam kehidupan seharian tidak tercapai. C4. Kepuasan tidak tercapai sebab kos meningkat, kuasa beli turun, duit tidak cukup beli barang keperluan seperti dahulu. Jadi apabila barang keperluan tidak cukup ataupun tidak secukupnya seperti dahulu, kepuasan mereka tidak tercapai. Apabila kepuasan tidak tercapai, membuktikan bahwa taraf hidup rakyat akan terjejas melalui kesan negatif. Jadi di sini ada C5. Jadi dua peringkat ini. Satu untuk peringkat kesan positif, satu untuk peringkat kesan negatif. Jumlah dia 2A, 5B, positif ada 5C, negatif ada 5C, jumlah dia 10C. Cukup layak sudah dapat 9 markah. Okey, mungkin kamu tanya, cikgu, perlukah saya kemukakan begitu banyak C? Okey, kalau kesan positif, kamu hanya boleh kemukakan 2 atau 3 C pun boleh, tetapi dengan jaminnya kesan negatif pun ada 2 hingga 3 C. Sebab C ini akan kumpulkan secara bertambah. Contoh, kalau calon tulis di kesan positif 1A, 2B, 2C. Kesan negatif 1A, 2B, 3C. Jadi itu bermaksud tadi kesan positif ada 2C, kesan negatif ada 3C, jumlah C, jumlah kesan susulan ataupun jumlah huraian mendalam itu ada 5. Jadi 5 semua betul, layak juga dapat 9 markah. Faham tak? Okey. Next. Ini perlu setelah cikgu dedahkan 2 soalan. Okey, ini soalan tahun lepas. Sebelum cikgu masuk. Okey, saya open Q&A. Ada mau tanya soalan boleh tanya sekarang. Saya berikan masa 5 minit untuk tanya soalan sebelum saya berikan peluang untuk cikgu-cikgu ekonomi dan juga calon-calon ekonomi untuk menjawab secara atas talian. Okey, cikgu ada satu soalan lagi. Pelajar Okey. tanya. Ya. Aku mau tanya tadi, soalan bincangkan juga kan, tapi kenapa tiada 2 sisi? Mana satu? Yang dia tanya bincangkan, soalan mungkin yang tanya soalan tentang bincangkan. Dia Aha. tanya kenapa tiada 2 sisi? Di mana? Saya tidak pasti pula di mana, tapi itu yang dia type di sinilah di message-nya. Yang Okey. Setakat ini saya kongsikan 2 soalan. Ini soalan pertama tadi. Buktikan. Okey, buktikan. Ini soalan kedua, iaitu soalan tahun 2022, bincangkan. Memang ada 2 sisi. Okey, cuba tengok betul-betul ayat pertama, kesan positif di sini, ini kesan negatif. tempat saya. Ada tambahan cikgu, dia cakap soalan first. First, Soalan yang first. ini tak ada perkataan bincangkan. Yang soalan first dia kata. Ya, ini soalan di atas saya tiada soalan sudah. Ini soalan first, tak ada perkataan bincangkan. Buktikan, bukan bincangkan. Tidak sama. Di sini ada soalan lagi cikgu, dia cakap Okey. jika soalan 9 markah, boleh saya Ya. bagi kesan positif dan negatif? Boleh dengan kata tugasnya hanya bincangkan. Kalau kertas tugas dia bukan bincangkan, tak payah jawapan 2 sisi. Jawapan 1 sisi saja cukup. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Ini. Okey, bahagian sebelah kanan soalan bincangkan hanya soalan kata tugas bincangkan perlu 2 sisi. Selebihnya semua soalan mengapakah, setujukah, wajarkah, berikah alasan, bagaimanakah, 1 sisi saja. Hanya soalan kata tugas bincangkan 2 sisi saja. Jadi calon mesti ingat.
Oke, ada dua soalan di sini. Cikgu, jika soalan 9 maka boleh saya bagi kesan positif dan negatif? Oke, soalan ini sama juga bergantung kepada kata tugas dia. Oke, kalau kata tugas dia bukan bincangkan. Soal kata tugas dia ialah jelaskan kesan. Jadi hanya perlu satu sisi saja. Sama ada kesan positif ataupun kesan negatif. Kalau soalan minta untuk pelajar SE, kalau soalan minta terangkan kesan terhadap perubahan permintaan, perlu lukis kelop? Yes, perlu. Kalau soalan ada permintaan, penawaran, pasaran, semua perlu lukis kelop dan buktikan. Nanti di bawah ada satu soalan saya tunjukkan bagaimana kita lukis kelop permintaan dengan penawaran dengan statik saja. Dia bukan selalu berubah-ubah. Jangan risau. Perlu ada lukis kelop. Oke, saya tambahan di sini. Sekiranya soalan kebat lukis kelop, jawapan lain ya. Jawapan cara penulisan dia bukan ikut gini. Cara penulisan dia ialah lukis kelop dahulu, selepas tu kemukakan tulis satu peringkat tentang analisis kelop ataupun penerangan kelop, lepas tu tambah 4 kesan saja. Tambah 4 huraian dalaman secara mendalam ataupun 4 kesan susulan saja cukup. Okay, untuk soalan bincangkan, maksudnya jawab dulu kesan positif, ada 3B dan 3C. Seterusnya kesan negatif, ada 3B, ada C, ada 2 peringkat. Yes. Oke, yes. Soalannya membawa kata tugas bincangkan, mesti ada kesan positif. Kalau kesan, mesti ada positif dan negatif. Oke, bilangan B atau bilangan huraian tidak semestinya 3. Kalau tulis 1, 2 pun cukup. Dan 1, 2 mesti betul. 1, 2 huraian mesti betul, tetapi C untuk positif, negatif, kumpulan C, kumpulan kesan susulan itu, ataupun huraian lanjutan itu, 4 dan ke atas cukup memadai. Kalau 3C, 3C boleh juga. Yes, tulis dalam 2 peringkat. Dalam 2 peringkat. Supaya pemeriksaan nampak dengan ketara penyusunan penulisan esei kamu. Oke, ada lagi soalan lain? Setakat ni itu sejak soalan cikgu yang Ya, sebab ini soalan bincangkan banyak terperangkap. Ramai calon terperangkap dalam soalan bincangkan. Sebab sebelum itu memang tidak banyak pendedahan tentang soalan kata tugas bincangkan perlu tulis 2 sisi. Sehingga saya jumpa pemeriksa, saya tanya pemeriksa, lepas itu saya kaji sendiri, saya tanya, baru dapati bahwa inilah kita katakan killer question kepada calon kita. Walaupun mereka jawab dengan sangat baik, tapi apabila hanya jawab dengan satu sisi jawapan, maksimum hanya 6 markah saja. Tidak dapat 9 markah penuh. Soalan SPM 2023. Oke. Sama juga kertas 2, soalan 5. Maklumat berikut berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan. Jumlah rebate RM40, peruntukan 80 juta ringgit Malaysia, daftar dengan sistem IKC, tarikh pelaksanaan 1 Januari 2019, memberikan 185,000 isi rumah miskin Tegal dan golongan yang miskin. Bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Berikan alasan anda. Okey. Calon mesti analisis soalan. Bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Siapa penerima di sini? Dalam soalan ada nyatakan penerima di sini ialah isi rumah miskin Tegal B40 dan yang miskin. Maksudnya semua golongan B40. Okey, penerima dia. Siapa yang bagi? Unit ekonomi kerajaan. Jadi di sini dia libatkan 2 pihak. Unit ekonomi. Kerajaan dan isi rumah yang miskin. Berikan alasan anda. Okey. Ada siapa-siapa mau cuba? Berikan alasan anda. Okey. Untuk ini, okay. Mana satu kita pilih? Mana satu? Ini. Boleh jawab secara buka mic. Sebab pendirian, cara, kesan, atau ada bincangkan kan? Sebab kata tugas dia bukan bincangkan. Jadi yang merah itu boleh buang dulu.
Oke, calon-calon SPM kalau ada dalam talian boleh coba. Ada yang mau coba? Malu-malu semua ya. Oke, saya kemukakan jawaban lah. Ah, saya setuju. Maksudnya, kalau berikan alasan, ini ialah tanya tentang pendirian. Oke, tanya tentang pendirian kepada calon. Bantuan ini betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan penerima atau tidak. Nah, jadi kalau katakan setuju, nah, nyatakan pendirian. Saya setuju bahwa bantuan IKC, nah, ini saling dari soalan saja, dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Nah, ini E1. Dengan, di bawah dengan ialah huraian sudah. Dengan meningkatkan jumlah pendapatan isi rumah. B1. Ada sudah huraian pertama. Oke. Oleh itu, sambung huraian. Kuasa beli isi rumah akan bertambah. Dengan itu, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan dalam kehidupan seharian akan meningkat. B3. Nah, di sini hanya 3B saja. Oke, di sini hanya 3B saja. Oke, di sini ada soalan tanya. Cikgu, bolehkah kalau fakta tambah huraian jas? Apa maksudnya? Kalau fakta tambah huraian jas. Maksudnya, jawaban kamu hanya fakta dan huraian. Kalau jawaban esai, fakta dan huraian saja, tak ada kesan lanjutan atau huraian lanjutan mendalam itu, maka maksimum adalah 6 markah. Maka maksimum 6 markah. Tidak layak dapat markah tahap 3, yaitu 7 hingga 9 markah. Oke? Nah, jadi tolong perhatikan. Nah, oke. Tapi jangan risau, dek-dek. Oke, jangan risau. Boleh juga cuba tulis saja. Sebab dia kalau sudah biasa jawab soalan esei, kamu akan dapati bahwa balik-balik jawapan dia adalah sama. Tak banyak beza itu. Oke, kesannya. Oke. Nampak di sini ya calon-calon SPM. Di sini hanya ada satu kesan saya kemukakan. Penerima bantuan akan gembira selalu kerana taraf hidup menjadi semakin baik. Nah, ini hanya satu kesan. Manakala bawa kesimpulan, kebajikan rakyat meningkat. Kesan ini bukan kesan 3, ini bukan C3. Ini minta maaf, ini C2. Ini buktikan bahwa kerajaan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima melalui bantuan IKC. Jadi, nampak tak? Di sini hanya 3C. 3C layak dapat berapa maka? 1C 7 maka. 2C 8 maka. 3C masih 8 maka. Sebab tadi di atas cikgu sudah kata 4C dan ke atas baru 8 maka kan. Jadi di sini kurang. Jadi macam mana? Okey. Bagi pengalaman cikgu. Okey, disebabkan kumpulan cikgu adalah kumpulan miskin. Lepas tu memang banyak kekurangan. Jadi mereka tidak dapat tulis C yang banyak dalam satu peringkat. Jadi cikgu ajar mereka setiap esei tulis 2 peringkat. Maksudnya 2 peringkat, masing-masing ada A, ada B, ada C. Jadi tambahan C, kalau di sini 3, mungkin peringkat 2 tulis 2 atau 3. Jadi kombinasi C menjadi 5 atau 6, layak dapat 9 markah. Okey, kita tengok ini setuju ada A1. Okey, teruskan. Ini peringkat kedua. Saya setuju bahawa bantuan IKC dapat meningkatkan kesejahteraan penerima dengan okey. Masih sama. U masuknya ulangan. Ulangan E1. Dengan mengurangkan beban hutang yang ditanggung. Ini ialah huraian keempat. B4. Ini peringkat kedua, huraian pertama. Mengurangkan beban hutang yang ditanggung. Oleh itu, bantuan tersebut akan mengelakkan penerima daripada terus membuat pinjaman di bank atau institusi kewangan. B5. Jadi di sini ada 5B sudah. Jumlahkan dengan total tadi ya, di atas tu. Kesannya ada salah sudah ini. Okey.
Kejap, ha? Ini C3. Ini 4. 5. 6. Okey. Jadi kesannya, penerima bantuan mempunyai duit lebihan sebagai tabungan untuk tujuan kecemasan. C4. Di atas tadi ada 3 C sudah. Ini C keempat. Penerima tidak akan mengalami tekanan perasaan. C5. Kurang masalah kesihatan. C6. Dan risiko muflis diminimumkan. C7. Kesimpulannya, tulis balik tadi yang benda yang sama. Tulis balik benda ini peringkat pertama C2, C3 kan. Di sini dia ulang sudah. U2, U3. Dia ulang sudah. Jadi di sini C tiada tipe untuk maka. Jadi kalau dua peringkat sudah ada 1E, 5B, 7C. Oke. Layak juga dapat 9 maka. Layak dapat 9 maka dengan tulis dua peringkat. Ini satu peringkat, E1 sampai C3 satu peringkat. Dan ini satu peringkat, UE1 tulis sampai UC3. U itu ialah ulangan. Ini satu peringkat. Oke, setakat ini oke tak? Setakat ini oke tak? Kalau ada soalan boleh kemukakan. Oke, seterusnya. Saya pilih satu soalan yang mempunyai kata tugasan, kata tugas mengapakah. Oke, ini. Tahun 2021, soalan 6. Jadual 3 berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan bagi komponen sektor sosial tahun 2018 hingga tahun 2020. Ada komponen pendidikan dan latihan, ada kesihatan, ada perumahan. Oke, soalan keempat. Mengapakah kerajaan memperuntukkan peratusan yang besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan? 9 makan. Oke. Jadi di sini kita nampak mengapakah calon mesti jawab sebab. Jadi mulakan ayat esei kamu dengan apa? Kerajaan dari soalan. Kerajaan memperuntukkan peratusan yang besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan kerana sebab mengapakah kan? Jadi jawab kerana apa? Oke. Jadi cikgu teruskan. Oke. Oke. Kalau cikgu-cikgu dan calon-calon beli buku aktiviti atau buku kerja di pasaran. Inilah skema jawapan. Oke, ini skema jawapan. Jadi apabila kebanyakan pelajar di seluruh Malaysia ingatkan, oke, skema jawapan dalam buku ini begini. Jadi saya ikut saja penulisan. Jadi tapi hakikat dia ialah dalam skema jawapan ini ada fakta, ada huraian, ada kesan lanjutan, ada huraian mendalam itu semua campur aduk. Semua campur aduk menyebabkan pelajar kalau ikut cara begini jawab, pelajar rugi. Rugi dari segi apa? Rugi dari segi kalau jawapan ini kebanyakan dia tidak ada kesan macam mana. Jadi tidak dapat markah penuh. Oke? Jadi tidak dapat markah penuh. Jadi untuk mengubah cara menjawab yang baik dan betul, saya kasih menjadikan kajian tindakan cikgu, oke, menggunakan spek, oke, B2S. Oke, ini dia soalan dia tadi. Oke, ada satu soalan masuk. Oke, dari Sabarina. Cikgu, jika fakta salah di esei tapi huraian betul, adakah masih layak untuk mendapat markah di bahagian huraian? Tidak dapat. Oke, kalau fakta salah, memang huraian tidak dapat markah sudah. Oke, kalau fakta salah. Jadi fakta itu, oke, untuk maklumat semua, fakta itu ialah jawapan umum saja. Jawapan umum. Jangan risau fakta kamu akan salah. Fakta kamu ialah menjawab soalan yang ditanya saja dengan menggunakan pengetahuan ekonomi. Jawapan itu tidak semestinya dari buku teks. Oke? Jawapan tidak semestinya dari buku teks. As long as your answer boleh jawab, oke, menjadi fakta. Cukup memadai sudah. Oke, kita balik ke tadi. Ini. Mengapakah kerajaan? Mengapakah
Mengapakah? Ini dia. Ayat. Oke, ayat. Kerajaan memperuntukkan peratusan yang besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan kerana. Jadi, ini susunan lain daripada tadi atas itu, sebab susunan ini saya menjadi melintang sudah. Tadi menegak. Oke, kita tengok soalan lepas. Ini secara menegak. Ini secara melintang. Oke, bagaimana tulis? Tulis ayat tambah sebab sambung oleh itu sambung kesannya. Ini satu peringan. Oke, ini satu peringan. Dan di bawah ayat kerana yang ruang tengah-tengah sebab sambung oleh itu di tengah-tengah, sambung kesan di tengah-tengah. Ini satu peringan. Dan untuk ayat peringan 3, ayat sambung sebab ketiga menarik pelaburan asing, sambung oleh itu sambung kesannya, ini satu peringan. Oke, ini yang saya ajar pelajar saya bagaimana ikut rangka ayat sebab oleh itu kesannya untuk tuliskan karangan, untuk tuliskan esei, minta maaf. Oke, kalau susun dengan menggunakan peringan, begini. Kerajaan memperuntukkan peratusan yang besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan kerana menyediakan peluang pendidikan dengan adil kepada semua orang, khasnya rakyat di luar bandar. Inilah fakta E1. Oleh itu, sumber tenaga manusia atau modal insan dalam negara ditingkatkan. Oke, inilah hurai. Bagaimana peluang pendidikan disediakan dengan adil? Oke, kerana berikan peluang kepada rakyat di luar negara, luar bandar, supaya mereka dapat menjadi pekerja. Oke, golongan pekerja yang sumber tenaga manusia. Kemahiran buruh juga ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan B2. Jadi di sini 2B saja, 2B. Kesannya, productivity pekerja akan bertambah baik. C1, peningkatan penawaran buruh mahir dalam semua sektor dalam negara. C2, secara tidak langsung mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. C3. Kesimpulannya, taraf hidup rakyat menjadi baik kerana dapat pekerjaan tetap. C4. Jadi di sini ada 4C sudah. 4C betul, 2B betul, 1A betul, E1 betul, fakta, huraian, kesan betul, semua boleh dapat 9 markah penuh. 9 markah penuh. Oke. Nak tambah boleh tak? Nak tambah boleh, tetapi dia akan mengambil masa panjang sikit untuk menjawab. Oke. Ikut pengalaman cikgu, tahun lepas ada seorang pelajar dapat A bulat. Oke. A bulat untuk ekonomi. Dia menjawab soalan esei 9 markah. Paling cepat dia jawab habis, masa paling singkat dia jawab, dia siap dalam masa 5 minit. Sebab dia tahu sudah susunan dia, sebab saya selalu drill, dia tahu sudah satu soalan esei dia boleh siap dalam masa 5 minit dengan dapat 9 markah full. Okey, satu esei 5 minit siap full. Memang pelajar penulisan dia baguslah, dan dia boleh menghasilkan boleh menjawab soalan kebat dengan tepat dan betul sekali. Oke, ini dia kerajaan membentukkan. Oke, ini ialah E1 ke 2. Ini sebenarnya E2. Minta maaf, E2. Sebab masih soalan yang sama. Ini E2. B1, 2. Ini ialah B3, B4. Ini ialah 3, 4C sudah. 5, 6, dan 7. Okey. Ini E2 sebab jawapan yang berlainan. Barang buatan tempatan akan dihasilkan dengan lebih kualiti oleh buruh mahir yang berkemahiran dan berpendidikan tinggi. Okey, jadi huraian dia kena hurai kepada E2. B3, B4 mesti hurai E2. Jadi di sini katakan barang buatan kan. Jadi B3, permintaan barang buatan meningkat. B4, pengurangan permintaan terhadap barang import. Kenapa? Apabila permintaan barang buatan tempatan meningkat, maksudnya ramai orang isi rumah ke masyarakat minta barang tempatan. Manakala kepada barang import, tidak ada permintaan yang tinggi, jadi kurangkan. Kesannya aliran wang tunai ke luar negara dapat dikurangkan. Kalau kita banyak beli barang import, duit bayar ke luar negara. Jadi sekarang di sini disebabkan permintaan barang import kurang, memang duit ke luar negara pun dikurangkan.
Pada masa sama, kemasukan buruh asing akan semakin berkurangan. Kita tidak bergantung kepada buruh asing sudah, tetapi bergantung kepada buruh mahir yang ada di dalam negara. Kesimpulannya, kerajaan membutuhkan peratusan besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan mampu memperbaiki imbangan dagangan negara. Nah, imbangan dagangan negara maksudnya nilai ekspor tolak nilai import. Kalau nilai ekspor lebih tinggi, kita dapat imbangan dagangan positif. Okey, jadi untuk soalan ini 2 perenggan, 2A, 4B, 7C layak dapat 9 markah. Okey, ada soalan tanya sekarang. Jika tiada kesimpulan, adakah masih boleh mendapat markah penuh? Boleh dapat juga. Boleh dapat juga. Tapi galakkan murid untuk tulis. Okey. Ingat, kalau kesimpulan tak ada C pun boleh. Kesimpulan tak ada C pun boleh. Pernah pelajar cikgu, dia tulis balik kesimpulan itu kan. Dia tulis balik soalan itu. Okey, tulis balik soalan. Contoh soalan ini. Mengapa kerajaan memperuntukkan peratusan yang besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan? Jadi dia tulis balik kesimpulannya, kerajaan perlu memperuntukkan peratusan yang besar dalam perbelanjaan pendidikan dan latihan. Pun okey, dia sudah simpulkan. Jadi C dia cukup di atas, untuk ruang C boleh juga. Okey. Satu ayat saja, tidak payah panjang lebar. Satu ayat saja cukup tu. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh soalan contoh soalan kebat yang memerlukan keluk. Okey, yang perlu jawab dengan menggunakan keluk. Okey. Pelajar ada 2 pilihan. Kalau soalan boleh lukis keluk, calon boleh lukis keluk dengan huraian. Atau calon tidak payah lukis keluk, tetapi jawab dengan menggunakan cara yang kajian tindakan cikgu yang tadi jawab itu pun boleh. Dua boleh diterima. Baik, tengok. Soalan ini, pelaksanaan PDPR dalam suasana pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada dunia pendidikan di negara kita. Berikan ulasan anda tentang kesan kepada pengguna. Okey, di sini ialah berikan ulasan kan. Jadi jawapan dia satu sisi saja. Dia minta kesan. Satu sisi kepada pengguna. Okey, kita tengok bagaimana lukis keluk. Okey, pelaksanaan PDPR, suasana COVID memberi kesan kepada dunia pendidikan. Okey. PDPR siapa? PDPR ialah golongan pendidik, guru dan juga murid sekolah. Jadi kategori ini semuanya digelar sebagai isi rumah. Isi rumah kalau libatkan dalam keluk ialah permintaan. Okey, permintaan. Okey, pada mula sekali lukis keluk dulu untuk bersilangkan DO dengan DXO. Okey. DO silang dengan keluk penawaran SO capai titik keseimbangan baru I0 dan P0, kuantiti keseimbangan baru, kuantiti keseimbangan Q0. Okey, label betul lah. Harga dengan kuantiti mesti label betul. Okay, ini lengkap sudah, ada anda panah. Lepas tu berlakulah alihan keluk D0 ke D1. Wujud titik keseimbangan baru, harga meningkat, kuantiti meningkat. Okey. Jadi di sini selepas lukis ini perlu ada keterangan keluk. Ini dia. Okey, perlu ada keterangan keluk. Kamu huraikan semua ini tulis dalam satu perenggan. Semua ini tulis dalam satu perenggan. Keseimbangan asal capai I0. Okey, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey. Apabila permintaan meningkat, kenapa permintaan meningkat? Kerana pelaksanaan PDPR menyebabkan apa? Menyebabkan dunia pendidikan meningkat untuk memohon ataupun memerlukan bahan peranti elektronik yang memerlukan internet untuk memudahkan pembelajaran diadakan. Keluk permintaan beralih ke kanan, iaitu dari DO ke D1. Jadi berlakulah lebihan permintaan. Keseimbangan baru tercapai I1, harga keseimbangan baru P1, kuantiti keseimbangan baru Q1. Harga naik dari P0 ke P1, iaitu naik sebanyak PO P1, dan kuantiti naik dari QO ke Q1, iaitu sebanyak QO Q1. Okey, ingat untuk huraian keluk, tidak payah cakap benda banyak, tidak payah buat pengiraan, tidak payah buat tanda-tanda yang lebih. Buat ini saja. Paling simple
Huraian simple, huraian kepada keluk yang dilukis saja. Cukup memadai. Cukup memadai. Okey, kalau calon jawapan berhenti sampai sini, tidak jawab soalan kepada kesan kepada pengguna. Berapa markah di sini? Jawapan dia 6 markah. Okey, jawapan dia 6 markah. Jawapan berhenti pada tahap 2. Jadi, jawapan selepas calon lukis keluk, tulis satu peringan untuk huraian keluk, kena tambah satu peringan lagi, iaitu 4 kesan lagi atau lebih. 4 atau lebih kesan kepada pengguna. Jawab soalan. Okey, kita boleh tulis kesan kepada pengguna ialah pelajar mempunyai akses komputer seperti peralatan dan talian internet. Okey, golongan pendidik dan guru ataupun pelajar boleh celik IT, meluaskan ilmu IT, mendapat kawan baru di dunia luar dan mempelajari bahasa asing. Ini semua kesan. Dengan menggunakan keluk, dengan lukis keluk, ada huraian keluk, tulis kesan. Cara jawab begini tidak perlu tidak perlu tulis kesimpulan. Tak payah kesimpulan. Okey, ada soalan masuk. Sekejap. Baik. Cikgu, jika tidak ada keluk, berapa banyak markah yang boleh didapatkan? Okey, seperti tadi saya katakan, kalau kamu soalan ini, kalau tidak mau jawab dalam bentuk keluk pun boleh. Kamu jawab ikut peringan esei. Jawab ikut peringan esei pun boleh. Kamu jawab kesan pertama ialah fakta kamu. Okey, kesan pertama ialah fakta. Apa kesan pertama? Kesan pertama, contoh, jawapan kesan pertama ialah pengajaran dan pembelajaran boleh diteruskan di rumah masing-masing, lokasi masing-masing. Lepas tu kamu huraikan macam mana laksanakan huraian tu. Lepas tu tulis C lagi. Okey? Jawab dalam bentuk esei seperti yang di atas bincangkan tadi itu. Okey? Tidak semestinya setiap soalan ada esei, tak semestinya. Minta maaf, bukan tidak semestinya setiap soalan ada keluk. Minta maaf, bukan esei. Okey, kita tengok seterusnya. Ini kepada pengguna. Tetapi apabila kita ambil soalan yang sama, kita tukar ulasan anda tentang kesan kepada pengeluar. Okey, sekarang pengeluar. Okey, sekarang pengeluar. Masih 9 markah. Pengeluar macam mana? Tadi kalau pengguna ialah alihkan keluk permintaan. Sekarang pengeluar yang melibatkan firma alihkan keluk penawaran. Begini. Keluk penawaran akan alih ke sebelah kanan. Label lengkap. Ada huraian. Okey. Huraian lebih kurang sama. Balik-balik benda yang sama saja. Asalkan lukisan keluk melibatkan permintaan penawaran, sama ada dia alih ke kiri atau kanan, huraian mesti tulis begini. Huraian susunan mesti tulis begini. Keseimbangan asal tercapai I0 mencapai harga keseimbangan baru asal P0 dan kuantiti keseimbangan asal Q0. Okey, ini bukan TD meningkat. Ini ialah SS meningkat. Silap cikgu type ni. Okey. SS meningkat ni. Keluk SS beralih ke kanan iaitu dari SO ke S1 berlaku lebihan penawaran. Keseimbangan baru tercapai I1 harga keseimbangan baru P1 dan kuantiti keseimbangan baru Q1. Harga turun dari PO ke P1 iaitu turun bukan naik sebanyak P0 P1 dan kuantiti naik dari Q0 ke Q1 iaitu naik daripada antara Q0 Q1. Sama juga keluk di atas tengah-tengah bahagian peringgan huraian dan bawah tambah 4 kesan atau lebih pun boleh. Kamu nak tulis sampai 6, 7, 8 kesan pun boleh. Okey? Jadi firma, kesan kepada firma boleh membuka cawangan baru. Dengan membuka cawangan baru maksudnya firma boleh meluaskan pasaran dia. Tak kisah dia membuat urus niaga apa. Lepas tu dia bukakan pasaran, dia boleh menambahkan pelaburan dia. Mungkin dia pelaburan di sektor lain, bukan sektor asal. Dan dengan itu, firma akan mendapat keuntungan maksimum. Boleh memaksimumkan keuntungan. Okey? Jadi, habis sudahlah. Okey? Habis sudah. Okey, jadi ada lagi soalan? Ada lagi soalan?
Kita ada lebih kurang 10 minit lagi kalau tidak silap. Oke, jadi hari ini saya kongsikan tentang rangka penulisan esei untuk soalan kebat. Harap ini membantu kepada semua, terutamanya golongan calon SPM yang mengambil subjek ekonomi yang mana penguasaan penulisan esei tidak seberapa bagus. Inilah cara yang saya bantu pelajar saya, sebab pelajar saya pun banyak kekurangan. Jadi sudah memahami cara menulis format dan banyak praktiskan. Oke, sekarang saya terbuka kepada semua untuk tanya soalan. Mana-mana perkongsian cikgu yang menyebabkan kamu ragu-ragu, tidak jelas, kurang jelas, boleh kemukakan saja. Boleh? Oke, saya balik ke slide inovasi saya. Ini dia. Ini dia. Oke, selalu ingat kita tulis dalam satu peringkat ada 4 ayat besar. Ada ayat besar. Boleh kongsi slide. Saya kurang pasti boleh kongsi di saluran mana. Nanti saya tanya kepada pihak penganjur dulu. Memang slide ini boleh guna. Memang boleh ambil. Oke. Cikgu tidak kasih privasikan dia. Oke, kalau tak ada lagi soalan mau tanya? Oke, kalau tak ada, oke, akhir sekali. Oke, di sini saya ambil kesempatan. Oke, saya mengucapkan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada Connecting Dots Learning, khasnya kepada pengasas yaitu Dr. Amin Sening dan juga Datuk Dr. Mehander Singh yang memberikan perkongsian pendek yang penuh motivasi dan penuh semangat tadi. Dan begitu juga dengan terima kasih kepada PPD Kota Marudu sebab sudi memberi peluang ini, platform ini kepada saya untuk kongsikan, bantukan anak-anak murid calon SPM ekonomi yang akan menghadapi peperiksaan pada bulan Januari 22 Januari tahun 2025. Dan begitu juga dengan PPD Kota Marudu yang mana SIS SC Plus TVET PPD Kota Marudu Puan Babara yang menyarankan saya, nama saya dan bantu saya supaya boleh kongsikan dalam platform ini supaya membawa manfaat yang terbesar kepada calon-calon SPM bukan saja di seluruh Sabah tetapi seluruh Malaysia. Okay, melalui YouTube Live dengan siapa-siapa guru ataupun murid yang tidak dapat join sesi ini boleh rujuk balik YouTube, saluran YouTube CDR nanti. Okay, begitu juga dengan terima kasih kepada pengetua saya ataupun pihak pengurusan saya. Sebenarnya saya ada kelas pecutang, kelas fokus sampai jam 3. Tetapi itu kelas berfokus itu ialah sesi untuk bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi saya mendapat keizinan dan kelulusan daripada pengetua yang sedang ikut khusus di Pulau Pinang dan beliau juga memberi support lah. Dia kata kalau Cikgu Pang boleh bantu saja calon-calon SPM di luar negeri ataupun di dalam negeri supaya GP ekonomi bukan negeri meningkat nanti tetapi GP seluruh negara untuk ekonomi pun meningkat. Okey, jadi saya serah balik kepada moderator hari ini iaitu Cikgu Rizna Hayu. Okey, silakan Cikgu. Terima kasih semua. Ya, demikianlah perkongsian daripada Cikgu Pang. Ribuan terima kasih kepada Cikgu Pang atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Ya, mohon semua guru dan pelajar untuk mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan. Dan jangan lupa isi link kehadiran di dalam ruangan chat. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar yang dikasihi, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis. Dan untuk sesi siri ke-97, iaitu pada 17 Oktober,
Kita akan bersama Cikgu Doni. Cikgu Doni Eng Yau Hing dari SMK Taman Ria Tuaran dengan perkongsian subjek perniagaan dan makluman ini juga akan dikongsikan melalui WhatsApp dan Telegram. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar bersama. Mari kita senyum bersama-sama sehingga gambar diambil. Mohon bantuan Cik Wani untuk ambil gambar. Oke, para peserta boleh buka kamera. Oke, sambil-sambil tu boleh bersedia. Oke, saya ambil gambar ya. Ready, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, freestyle, 1, 2, 3. Oke, semua sudah. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Moderator. Terima kasih Wani. Dengan itu berakhirlah sesi kita pada petang ini. Semoga kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Ya, bye. Oh, Bye. siapa dari mana sekolah itu? Murid-murid semua. Murid-murid respon. Cikgu Pang tanya. Dari sekolah mana? Dari daerah mana? Wah, ramai. Ya, Rama. SMK mana? SMK Kudat. Oh, SMK Kudat. Oh, dari Kudat. Oke. Good job, Hai. SMK Kudat. Good. Kudat. Oke. Dekat-dekat dengan saya saja.